大家好，欢迎收看 BTTV 新闻，我叫 Beverly Anastasia。Ahli Parlimen Batu Sapi Datuk Liew Vui Keong meninggal dunia dipercayai akibat jangkitan paru-paru. Menurut sumber Parti Warisan Sabah, mendiang menghembuskan nafas terakhir pada usia 60 tahun ketika menerima rawatan di Hospital Gleneagles, Kota Kinabalu jam 11.50 pagi tadi. Mendiang Vui Keong yang juga bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan pengerusi tetap Parti Warisan Sabah tidak kelihatan sejak pengumuman calon parti itu kira-kira 2 minggu lalu kerana menerima rawatan di hospital tersebut. Difahamkan anggota keluarga mendiang memohon diberikan ruang dan tidak bersedia mengeluarkan sebarang kenyataan. Mendiang yang berasal dari Kota Belud dipilih sebagai ahli Parlimen Batu Sapi pada pilihan raya umum ke-14 lalu meninggalkan isteri Datin Dr. Lindai Lee dan 4 anak. Please open up your heart for me, my darling. Kerajaan Negeri Sabah mengucapkan takziah kepada keluarga mendiang Datuk Liew Vui Keong yang meninggal dunia hari ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berharap keluarga mendiang bersabar menghadapi ujian itu dan menerima ketentuan Tuhan. Sementara itu, pemimpin-pemimpin politik Sabah menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mendiang Datuk Liew Vui Keong. Presiden Parti Bersatu Sabah PBS, Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili berkata, mendiang adalah seorang pemimpin yang berdedikasi terutama melibatkan hak-hak Sabah. Datuk V.K. Liew adalah seorang rakan dan pemimpin yang baik. Kami mendoakan keluarga mendiang bersabar dan tabah dengan ujian yang dihadapi ini, katanya dalam satu kenyataan ringkas hari ini. Turut menzahirkan ucapan takziah adalah Presiden Parti Warisan Sabah Warisan, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal kepada isteri mendiang Datin Lindai Lee dan 4 anaknya. Katanya Parti Warisan Sabah amat sedih kerana kehilangan seorang pemimpin disegani yang banyak menyumbang kepada negara dan negeri Sabah atas kerja keras yang dilakukan selama ini. Turut merasa kehilangan dengan pemergian Liew adalah Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau. Madius menerusi Facebook miliknya menyatakan beliau turut berduka cita atas pemergian sahabatnya itu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor menggesa rakyat Sabah untuk mematuhi arahan kawalan rentas daerah yang berkuat kuasa mulai 12.01 tengah malam ini hingga 16 Oktober bagi membendung penularan COVID-19 di negeri ini. Beliau berkata kerjasama rakyat amat penting dalam usaha memutuskan rantaian penularan wabak itu dengan sentiasa berwaspada dan mengamalkan prosedur operasi standard SOP ditetapkan kerajaan. Tegasnya, usaha membentras wabak ini bukan mudah, tetapi apa yang penting untuk rakyat Sabah, hadkan pergerakan dan duduk di rumah kecuali ada keperluan mustahak, serta jangan melepak atau pergi ke tempat yang boleh mendapat jangkitan. Beliau berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Haji Noor, Kampung Serusup di Tuaran hari ini. Sekatan jalan raya akan dikuatkuasakan bermula tengah malam ini selaras dengan pengumuman kawalan rentas daerah di Sabah. Ketua Polis Daerah Penampang, Deputi Superintenden Muhammad Haris Ibrahim memaklumkan sekatan jalan raya SJR akan dikuatkuasakan bermula tengah malam ini selaras dengan pengumuman kawalan rentas daerah bermula esok sehingga 16 Oktober yang dibuat Kerajaan Persekutuan semalam. Bagaimanapun mengikut makluman semasa daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah, masyarakat di daerah Kota Kinabalu, Putatan dan Penampang masih boleh merentasi sempadan kerana dikategorikan sebagai satu zon pusat bandar yang sama. Jadi maksudnya apabila 4 kawasan ini dijadikan satu zon, seolah-olah macam satu kawasan sempadan lah. Jadi pergerakan antara Penampang dengan KK Ketuaran, KK Keputatan, tidak ada apa-apa
sekatan. Apa-apa pun dari masa ke semasa kita ada page FB untuk IPD Penampang, kita akan update untuk memberi maklumat dan juga memberi pengetahuan kepada masyarakat Penampang status arahan untuk sekatan rentas daerah ini. Kita akan update dari masa ke semasa. Beliau berkata demikian pada sidang akbar di Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang hari ini. Sidang akbar itu berkaitan kejayaan Polis Penampang menumpaskan sindiket pengedaran dada dengan penahanan seorang lelaki berusia 28 tahun dan rakannya berusia 21 tahun dalam 2 serbuan berasingan di Pundusan Selasa lalu. Dada jenis syabu seberat 1,637 gram dengan nilai keseluruhan rampasan sebanyak 427,400 dirampas. Susulan tangkapan itu, polis menjalankan satu lagi serbuan dan menahan seorang lelaki berusia 21 tahun. Satu bungkusan plastik mengandungi ketulan tumbuhan kering mampat disyaki ganja seberat 272 gram. Kedua-dua kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dada Berbahaya 1952. Semua sekolah di Sabah dijangka ditutup selama 2 minggu selepas seorang guru meninggal dunia akibat COVID-19. Portal The Star melaporkan perkara itu dengan memetik kenyataan Pegawai Kanan Kementerian Pendidikan. Sementara itu, Pengarah Pendidikan Dr. Mistrin Radin berkata maklumat mengenai guru berkenaan tidak boleh didedahkan. Pemeriksaan di Hospital Sempurna mendapati guru tersebut meninggal dunia di situ. Seorang pegawai hospital berkata, pengarah hospital sedang berbincang dengan kementerian untuk mengeluarkan kenyataan. Dr. Mistrin bagaimanapun mengesahkan seorang guru lelaki maut akibat COVID-19 namun enggan mengulas lanjut. Ketika ini, semua 50 sekolah di Sempurna telah ditutup sehingga 12 Oktober. Sempurna adalah satu daripada daerah zon merah akibat COVID-19 selain Tawau, Lahad Datu dan Kunak. Sabah mencatatkan 113 kes positif baharu COVID-19 hari ini. Daripada 287 kes baru yang dicatatkan di Malaysia pada hari ini, 128 adalah daripada kluster tembok yang melibatkan sebuah penjara di Kedah. Daripada baki 159 kes pula, 113 telah dikesan di negeri Sabah, terutamanya daripada kluster-kluster sedia ada dan 4 daerah yang kini sedang menjalani perintah kawalan pergerakan diperketatkan bersasar. Diharapkan tindakan menjalankan PKPD-B pelaksanaan kawalan rentas daerah di seluruh negeri Sabah yang akan berkuat kuasa mulai 12.01 malam ini iaitu 3 Oktober 2020 sehingga 16 Oktober 2020 dan segala aktiviti kawalan di lapangan akan membantu mengawal dan mengurangkan jumlah kes di negeri Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Jeffrey Kitingan menyelar tindakan sesetengah pihak yang menyebarkan berita palsu mengenai pelantikan Adun dilantik PAS sebagai Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri. I have heard a lot of rumors. I have read a lot of fake news. And macam-macam. I think these people are a bit irresponsible for creating concerns. Bilanglah kena appointed to be Minister of Undang-Undang and hal ehwal anak negeri. No, tiada. Okay, I know because the people going to be appointed there is somebody else, and the person going to be appointed to look at the hal ehwal anak negeri also something else. So all these are fake news. They are designed to create hate and disharmony. And I think we have to be careful what we read on the news, in the WhatsApp, in the FB, and so on. Okay, this is a time where so many rumors. Beliau ditemui semasa memulakan tugas secara rasmi di Wisma Pertanian Kota Kinabalu hari ini. Ditanya mengenai kenyataan Setiausaha Agung UMNO, Datuk Anwar Musa mengenai isu tersebut, Jeffrey berkata itu hanya pandangan pribadi Anwar. Berkaitan ketiadaan wakil Cina dalam Kabinet Negeri, Jeffrey berkata perkara itu sedang dalam perbincangan
dan mereka sedang melihat dari segenap sudut bagi memastikan tiada sesiapa yang ketinggalan. We don't have to worry about that because we will be looking at all this angle, including the Chinese community. No one will be left behind. 晚安，再见。